Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang kekal berada di atas agama ini, menghidupkan sunnah baginda sehingga hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya nak mula semula daripada surah yang pertama. Surah yang pertama, Suratul Fatihah. Dan apa yang kita boleh ambil manfaat daripada surah ini. Surah Fatihah ada 7 ayat. Ulama berbahagi pendapat sama ada Bismillah merupakan ayat pertama atau Alhamdulillah adalah ayat pertama. Tapi daripada sudut mana pun kita pandang, bezanya adalah sama ada kita memulakan Bismillah itu dengan kuat ataupun dengan perlahan, dengan jahar ataupun dengan sir. Namun tetap perlu membaca Bismillah sebelum membaca mana-mana surah. So, surah ini mengandungi 7 ayat dan ia represent ataupun menjelaskan tentang signature Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, agama ini dibina. Ini nak kena tuliskan. So, agama ini dibina dengan satu signature. Apa signaturenya? Balance. Seimbang. So, surah ini sangat seimbang dari sudut dia dibina menggunakan nama dan kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggeris, noun dan verb. Dalam bahasa Arab, isim dan fi'il. Surah ini 3 ayat pertama dia dalam kategori isim. 3 ayat terakhir dalam kategori fi'il. Ayat keempat dia adalah gabungan isim dan fi'il. Itu surah Fatihah. So, selain daripada bentuk balance, susunan yang seimbang semacam itu, kita perlu faham ataupun perlu kenal juga apa atribut ataupun sifat bagi isim dan sifat bagi fi'il. Isim tidak terikat dengan masa, manakala fi'il sangat terikat dengan masa. Sedang berdiri, telah berdiri, akan berdiri. Itu fi'il, kan perbuatan. Sedang makan, telah makan dan akan makan. Dia terikat dengan masa. So, sesuatu yang terikat dengan masa, bila dah habis masa dia akan tamat. Kan? Kita sedang berjalan, bila kita berhenti, maksudnya perbuatan berjalan kita tadi dah tamat. Sesuatu yang dah selesai, dah tamat, dia bermaksud dia tidak kekal.
Dia tak kekal. Dan perbuatan pula dia ada sifat berulang. Terutamanya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan secara rutin. Makan, hari-hari kita makan. So aktiviti makan itu, perbuatan itu berulang-ulang. Isim pula tidak, kata nama tidak, dia tidak terikat dengan masa. So bila tidak terikat dengan masa, maksudnya dia kekal. So makhluk tak kekal. Siapa yang kekal? Allah. Sebab tu 3 ayat pertama surah Fatihah, Allah guna kata nama setiap perkataan. Alhamdulillah Rabb al-Alamin, semua isim. Ar-Rahman Ar-Rahim, semua isim. Malik isim fa'il, Yaum isim, Ad-Din isim, semua isim. 3 ayat pertama. Setiap perkataan itu menunjukkan dia tidak terikat dengan masa dan dia kekal. Dan bayangkan, Allah represent diri dia sebagai penyayang. Dan penyayang itu disebut dalam bentuk isim. Tidak terikat dengan masa dan kekal. Bila masa kita perlu, dia tidak terikat dengan masa. Allah tidak kata aku penyayang waktu siang je, malam lantak korang lah. Kasih sayang Allah tidak terikat dengan masa dan kekal. Wow, bukankah itu tandanya apa yang diungkapkan daripada ayat pertama sampai ayat ketiga menunjukkan Allah sangat reliable. To balance antara isim dan fi'il. Kemudian isim juga dia menunjukkan fakta. Dia menunjukkan fakta atau kita sebut sebagai teori. Fi'il dia adalah tentang tindakan atau praktikal. So surah ini nanti akan dibahagikan kepada teori, fakta tentang ilmu dan tentang apa tindakan yang kita perlu buat. Kedua gabungan fakta dan tindakan ini akan membentuk sesuatu yang boleh diikut. Okey? Akan membentuk sesuatu yang boleh diikut. Kegagalan kalau kita hanya ada fakta tanpa praktikal. Kalau kita hanya ada fakta tanpa praktikal, kita akan jadi satu golongan. Allah sebut nanti maghdubi alaihim. Kalau kita tak ada sebarang fakta teori, tapi kita bertindak, kita akan jadi satu golongan yang lain, dhalin. So gabungan teori, ilmu dan tindakan praktikal, dia akan membentuk sirat mustaqim. Dah lama kita cari apa ni jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah gabungan, balance antara ilmu dan tindakan. Ilmu dan tindakan. Saat nanti dia akan ada ulasan-ulasan ataupun penjelasan-penjelasan lanjut dalam surah-surah yang lain tentang ilmu dan tindakan. Dia nanti akan lahirkan hasil ilmu dan tindakan ini, dia akan lahirkan bijak. Antara Nabi dan Rasul yang disebut sebagai memiliki kebijakan,
adalah Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Allah kata wa'alam apa? Wa atainahu hukman wa ilma. Kami beri mereka kebijaksanaan dan ilmu. Gabung jalin antara ilmu dan tindakan. Kemudian apa lagi tentang balance? Ini tadi 3 ayat pertama, ini 3 ayat terakhir, semua sekali 7 ayat. Ada ayat yang keempat, ayat di tengah-tengah. Ayat di tengah-tengah ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kedua-dua iyyaka kembali kepada Allah. Na'budu, kami sembah. Siapa kami itu? Kita lah. Dan na'budu ni adalah fi'il. Yang ni isim. Yang ni fi'il. Tadi 3 ayat pertama semua isim. Ayat keempat isim, fi'il, isim, fi'il. Walhal, kalau ikut cara susunan bahasa Arab, dia lazim ni disusun begini. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi Allah terbalikkan. Allah tak isim dulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa diferennya? Kenapa Allah perlu terbalikkan? Sebab bila diterbalikkan, ini nama dia khabar muqaddam. Bila diterbalikkan, dia membawa maksud baru yang kukuh dan kuat. Kalau ini na'budu iyyaka, maksudnya kami sembah engkau. Kami sembah engkau. Iyyaka na'budu, dia ada tambahan hanya. Tambahan perkataan hanya. Hanya kepadamu kami sembah. Kalau di sini dia takkan boleh masukkan perkataan hanya itu. So, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Padamu kami sembah dan padamu kami mohon pertolongan. Di sini dia ada perkataan hanya. Hanya padamu kami sembah dan hanya padamu kami mohon bantuan. Okey. So itu mukaddimah tentang surah Fatihah. Bagaimana kita boleh nampak balance daripada keseluruhan surah. Dan sekarang kita nak tengok setiap ayat. Boleh? Allah mulakan ayat ini dengan Alhamdu. Apa maksud Alhamdu? Alhamdu, apa maksudnya? Segala puji bagi Allah. Alhamdu, dia ada 2 maksud. Satu puji dan satu syukur. Dan kedua-dua maksud ni tak sama. Alhamdu adalah gabungan puji dan syukur. Puji, ayat pujian kan, awak cantik, hari yang indah kan, bangunan yang menawan. Ayat pujian adalah tentang fakta. Kan? Ayat pujian ni adalah tentang fakta, tentang maklumat, tentang ilmu. Manakala syukur adalah tentang emosi. Kan? Dia berbeza. Puji dan syukur ni, satu tentang pernyataan fakta. Cantik.
Ya mungkin dorongan emosi sebab kita sampai kita boleh memuji. Tapi syukur adalah tentang pernyataan syukur kita kerana kita dapat sesuatu. Jarang sekali kita katakan, wih merah, lawannya. Dan tak pernah orang kata itu adalah ayat syukur. Tak. So ayat puji dan syukur adalah dua kutub yang berbeza. Tapi Allah melalui kalimah alhamdu memuatkan puji dan syukur. Biasanya dalam khutbah imam akan baca innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dalam khutbah dia ada tambahan inna. Inna maksudnya sesungguhnya. Kenapa sebelum alhamdulillah Allah tak sebut inna? Kan lagi menguatkan sungguh-sungguh. Kan? Kenapa tak dalam bentuk ini? Inna. Dia berbeza macam ni tuan-tuan. Katalah hari Jumaat, Imam dah naik atas mimbar dan sedang sebut innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Imam sedang menyatakan apa? Fakta bahawa segala pujian dan kesyukuran milik Allah. Saya dengar imam tengah baca, mulakan khutbah. Saya baru sempat parking kereta dekat Masjid Negara. Well, hari Jumaat kot. Bukan boleh parking depan-depan pintu. Parking jauh. Dengan berdoa, ya Allah, moga aku sempatlah. At least sempat dengar khutbah pertama sebelum masuk khutbah kedua. Punya saya berlari nak cari parking, dapat dekat ujung, berlari bergegas, beratur pula orang nak ambil uduk. Dan bila dapat turn ambil uduk, saya berkejar pula nak cari tempat kosong. Tahiyat tidak ada tempat kosong. Tengah-tengah saya berlari, saya nampak dekat soft pertama, dekat dengan tiang, ada satu spot kosong, ngam, terselit kosong kat situ. Saya pergi dan saya mula berdiri untuk qiyam nak sembahyang. Tapi bila dapat tempat tu, apa ungkapan saya? Adakah saya menyatakan fakta pujian untuk Allah? Tak. Ungkapan saya itu adalah ungkapan syukur. Bukan untuk menyatakan fakta, emosi saya. Dia beza. So, kalau ada tambahan inna, dia hanya boleh nyatakan fakta, tapi dia tak boleh gambarkan emosi. Satu, bila Allah guna alhamdu, dia menempati kehendak syukur dan kehendak puji hanya melalui satu perkataan. Dan ini juga tanda balance. Serampang dua mata. Perkataan yang sama boleh diguna pada kedua-dua tempat. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah alamin. Kan? Segala puji Tuhan sekalian alam. Kan kat sini ada Allah. Allah dan Rabb kan sama. Kenapa perlu mention dua kali?
Atau Alhamdulillahil alamin, segala puji bagi Allah, pemilik sekalian alam. Allah dan Rabb ni sama. Kenapa tidak tutup dia salah satu? Kenapa perlu redundant? Bukan selalu kita translate Allah itu Rabb, Rabb itu Allah. Kadang kita keliru, Rabb tu nak ertikan sebagai apa? Tuhan. Allah tu Tuhan, Rabb tu Tuhan. Atau bagaimana? Kan? Sepatutnya kalau nak ringkas, lebih mulik. Tapi kenapa ada lillah, ada Rabb? Pertama kita perlu bezakan maksud lillah dan Rabb. Kalau saya memperkenalkan diri, Assalamualaikum warahmatullahi, saya imam dekat Kuala Lumpur, beristeri 3 orang anak. Orang curious kan? Asal dia tak sebut nama dia. Kan kau dah kenapa tiba-tiba kenalkan diri kau sebagai imam? Tak tanya pun. Tapi berbeza kalau saya kata saya Muhammad Nazri, saya imam dekat Kuala Lumpur, beranak 3, isteri 4. Kan beza dimulakan dengan nama dan jawatan. Allah ni nama, Rabb tu jawatan. Allah ni nama, Rabb tu sifat. So, Allah mulakan dengan dia memperkenalkan nama dia, dia perkenalkan nama dia, dan kemudian sifat dia sebagai Rabb. Itu maksud dia. Bukan redundant, tapi satu-satu. Plus masyarakat Arab waktu itu, dia hanya kenal Allah, dia tahu Allah sebagai pencipta, Khalik. Itu je. Bila tanya Allah tu siapa? Dialah yang mencipta langit dan bumi ni. That's it. Dia tak ada kaitan dengan Rabb, tak ada kaitan dengan rezeki, tak ada kaitan dengan hujan, tak ada. Dia hanya pencipta. Tapi kali ini Allah introduce himself as Rabb. Dan itu kejutan besar buat masyarakat Arab. Wait, what? Dia Rabb? I thought dia something else. Tak. So Allah perkenalkan diri dia, Lillah Rabb. Sebab bagi masyarakat Arab, Allah dan Rabb dua entiti berbeza. Allah sebagai pencipta dan dia tak ada kaitan pun dengan urus tadbir dunia ini. Begitu. So sekarang ni Allah bagi tahu dialah Rabb. Dan kalimah Allah ni sangat unik. Sangat unik. Kan Allah ada alif lam kan kat sini? Ada alif lam, sama macam Ar-Rahman ada alif lam, dan Ar-Rahim juga ada alif lam. Ulama pelik, alif lam ni alif lam yang asal ke atau tambahan? Alif lam ni alif lam yang asal ke atau tambahan? Sebab kalau dia tambahan, maka kata akar kepada perkataan Allah ialah alif lam ha ataupun lam ha. So kalimah Allah ni dia tak tahu. Ulama berbeza pendapat dan perbahasan sangat panjang tentang apa kata akar dia. Dan adakah alif lam ni tambahan atau dia memang kekal, memang sedia kala. So dia uji, mereka uji. Kalau alif lam tu tambahan, sebab contoh Ar-Rahman Ar-Rahim ni, cara nak uji dia ialah
kita letak ya kat depan dia. Kita tambah ya kat depan dia. So bila tambah perkataan ya, harfun nida, seruan, wahai, alif lam ni automatik dipadam, hazaf. Dia tak ada ya Rahman, tak. Ya Rahman, ya Rahim. Tapi bagi Allah tak. Ya Allah, bukan ya Allah. Tak. Itu Arab dia tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak. Itu dia ajak jalan. So rupanya alif lam ni alif lam asal. Lagi diorang pening sebab bahasa Arab ni dia 3 huruf atau 4. Itu pun tambahan, jarang-jarang ada. Biasanya 3 huruf. Rahman, Roha, Mim, Jalasa, Jim, Lam, Sin, Ghadaba, Ghain, Dad, Ba. 3 huruf. Allah, apa kata akarnya? Maka ulama cenderung kata alif lam ha, ilah. Tapi kenapa tiba-tiba ada syaddah kat atas? Apa maksud ilah? Ilah ni maksudnya cinta. Kalau skala cinta sini 10, sini 1, ilah ni adalah cinta yang ke-9. Maksud ilah ni adalah kecenderungan, kesukaan pada tahap ke-9. Bukan full ke Ustaz? Tak. Sebab pada tahap yang ke-10 dia membawa kebinasaan. Kan ada orang bercinta dan putus cinta, dia bunuh diri. Itu cintanya sudah bawa dia sampai ke nombor 10. Ada orang punya cinta sampai tak lalu makan. Itu bila bawa binasa kepada diri. Itu di sini. Tapi Allah tidak. Dia di sini. Dia mungkin sanggup lapar kerana Allah, tapi tak sampai bunuh diri. Atau bentuk cinta. Ilah. Kan kita sebut la ilaha illallah. Itu ilah. Apa yang kita suka? K-pop? Kan? Goreng pisang petang-petang. Apa yang kita suka? Tak dapat goreng pisang, mengamuk. Itu adalah tu. Ada ilah lah tu. Ilah yang lain. Azan berkumandang, kita masih lagi main phone. Itu ilah lah tu. Oops, bukan surau sini kan? Di tempat lain, Zimbabwe sana. Itu maksud ilah tu, kesukaan, kecenderungan. Dia menarik perhatian kita, abaikan yang lain. Bayangkan handphone, time memandu pun nak. Saya cukup benci betul. Dia dah lah terhege-hege, jauh dengan kereta depan, sibuk tengok phone. Nak dia ketuk di petingkap, awak terlalu penting. Sehingga kan kalau awak tak ada, tak balas mesej tu, orang lain mati. You are nobody. Jangan susahkan orang lain. You are insignificant. Kita ni hamba. Buatlah baik. Buat kebaikan untuk orang lain. Bukan susahkan orang. Dahsyat. Tu poinnya ialah ilah ni kecintaan pada level 9. Tu ilah. So Allah ada syaddah, ada sabdu. Dia bermaksud sangat mencintai, tapi tidak sampai membahayakan diri. Namun ada cinta yang di in between 10 dan 9 ni. Kadang Allah uji, kau sanggup mati tak demi Tuhan? Perang, syahid. Allah uji di situ.
in between 9 dan 10. Tapi dia willingly. Dahsyat. So, Allah. Kemudian nama ni pula, dia tanpa cacat cela jika kita buang satu huruf. Masih boleh dibaca lillah. Buang lagi satu lam, dia masih boleh dibaca lahu. Buang lagi satu lam, dia masih dibaca hu. Kembali kepada dia. Cuba nama kita tes Nazri. Buang nun, zri, apa maksud? Tak ada maksud. Buang zot, ri, apa maksud? Tak ada maksud. Buang ra, ya, apa? Tapi nama Allah, dahsyat. Walau bagaimana manusia yang lain menafikan, dia tetap ada di situ. So, alhamdulillah. Bila dia appear dan ada di situ, dia kekal di situ. Bukankah lebih bermakna kata-kata syukur ni? Apa pun kita hadapi, dengan kita membaca alhamdulillah, dia ada di situ. Tanpa syak, tanpa ragu. Kemudian kita masuk kepada Rabb. Kat sini syak pukul berapa? Dah isyak kan? Belum nasib baik belum. Tuan-tuan nak sampai subuh. Kalau sampai subuh boleh je tuan-tuan tunggu, saya balik dulu. So lillah, nama Allah, dan segala sifat-sifat yang baik tertumpu pada nama ini. So basically kalau Allah kata alhamdulillahi lil alamin, memadai. Kerana dalam nama Allah ini ada juga Rabb. Dalam nama Allah ini ada juga Ar-Rahman. Dalam nama Allah ini ada juga Ar-Rahim. Kenapa Allah letakkan nama-nama yang lain? Nak bagi tahu adanya pengkelasan. Basically Allah ni adalah one fits all, one size fits all. Tapi Allah nak ajar kita pengkelasan. Allah nak ajar kita yang ini guna untuk ini, alat yang ini guna untuk ini. Dia tak mungkin kalau kita ada satu gunting, gunting itulah kita gunting baju, gunting itulah gunting kertas, gunting itulah gunting daging, gunting itulah buat potong rumput, gunting itulah untuk gunting kereta. Tak. Walaupun namanya gunting. So Allah nak ajar kita pengkelasan. Dan kelas pertama, pengkelasan pertama adalah tentang Rabb. Dan Rabb ni sekurang-kurangnya ada 5 maksud. Berapa? 5 maksud. Sampai subuh ni. Maksud pertama adalah Malik, pemilik. Rabb dengan maksud pemilik. So dia memiliki. Kemudian dia membawa maksud Sayyid, owner. Tadi dia berkuasa, Malik berkuasa. Sayyid dia bukan owner. Kejap. Malik tu owner, Sayyid in charge. Malik dia owner, Sayyid ni in charge. So apa beza owner dengan in charge? Kalau Malik dia ownership semua, dia memiliki semua. Sayyid dia berkuasa penuh atas apa yang dimiliki. Tuan-puan ada beli rumah PPS 1M? Ada ustaz saya sewakan kat orang lain. Ataupun ada beli rumah landed kat sini? Tak ada ustaz, belum mampu.
Tapi yang beli rumah landed kat sini, dia owner kepada rumah, tapi adakah dia berkuasa penuh? Dia boleh renovate kat luar? Sayang, bayar mahal-mahal, lemah. So maksudnya, ada orang yang memiliki, tapi dia tidak berkuasa penuh. Kan? So Allah kata melalui Rabb ni, dia owner dan dia in charge. Dia in charge. Kemudian Rabb juga bermaksud murabbi. Murabbi ni apa? Dia memastikan benda tu membesar dengan elok. Murabbi ni selalunya diartikan sebagai guru. Guru memastikan pembesaran murid tu berlaku dengan optimum. Murabbi mengasuh, murabbi juga mendidik, murabbi ni mengatur, murabbi ni mengurus. Dia macam seorang guru, ibu yang yang mengasuh anak tu daripada kecil sehinggalah dia besar. Itu maksud murabbi. So Allah selama ini melalui nama dia Rabb, dia memastikan kita punya tumbesaran. Dan kemudian dia Qayyim. Qayyim ni dia maintain. Dia maintenance. Macam mana Qayyim ni? Qayyim ni macam ni. Kita punya badan, kita punya sel darah merah. Adakah sel darah merah yang sama sejak kita lahir? Atau dia bertukar-tukar? Berapa lama kitaran hidup sel darah merah? 6 tahun. Kalau 6 tahun, kita sekarang 60 tahun baru 10 kali tukar. 2 minggu, 40 hari. 40 hari. Atau 30 hari. So setahun 12 kali tukar dah darah merah kita ni. Siapa tukar tu? Kita pergi mesin dialisis mana? Allah Qayyim. Itu sel darah merah, sel badan kita. Darah putih. Darah putih pun sekitar itu. Platelet setiap 7 hari bertukar. Darah merah ni, kalau kita derma darah, dia akan ekstrak 3 benda. Satu plasma, satu sel darah merah, dan satu lagi platelet. Dan ketiga-tiga itu sangat kritikal. Kerana manusia tak mampu cipta seperti mana sel darah merah. Dia tak boleh ambil substance, dia belum mampu dan takkan mampu untuk cipta benda lain yang boleh berfungsi macam darah merah. Satu sampai sekarang, promosi untuk orang derma darah giat dijalankan sebab kita sangat perlu darah merah dan kita tak boleh hasilkan dia sendiri. Tak. Badan kita ni automatik hasilkan. Siapa yang buat automatik tu? Ni, Qayyim ni. Dia yang maintain. Dia yang maintain. Sama macam kita punya ni, anak mata. Kan? Setiap beberapa saat kita berkelip. Pernah kira berapa saat? Atau pernah kira berapa kali dah dari pagi tadi? Tak perasan kan? Saat kita rasa macam dia automatik je Ustaz. Rasa macam nak kelip macam dia kelip lah. Sekali dia kelip, dia akan merembeskan amount cecair
untuk memastikan mata kita lembab. Ada penyakit yang dikeliplah banyak kali pun tak keluar cecair itu, tak keluar air mata. Sehingga kan dia terpaksa bergantung kepada air mom setiap 2 jam untuk titis kat mata dia. Ui, susah. Tapi nikmat qayyim tu, nikmat qayyim ni yang paling banyak kita terlepas pandang. Tubuh badan kita ni kan yang kencing manis. Kencing manis dia. Kencing manis lah. Yang terpaksa suntik insulin. Sebab by default insulin dihasilkan oleh tubuh badan kita. Tapi sampai satu tahap pankreas kita tak hasilkan insulin tu. So kita terpaksa pula top up insulin dari luar. Ni qayyim ni. So dengan kita faham nama Rabb, kita sebenarnya sudah sangat boleh dengan penuh emosi merasa syukur. Alhamdulillah Rabb yang mengatur, yang mengurus, yang menjadi owner, yang in charge, yang mengasuh, yang memastikan maintenance, dan yang terakhir Rabb adalah gifter. Dia beri segalanya. Dia beri semuanya tanpa soal siasat. Dia beri semuanya tanpa berkira. Dia tak kira. Dia bagi semua. Orang tu hina Nabi, tak hina Nabi. Orang tu beriman, tak beriman. Dia bagi. Dia bagi. Kita. Dan kalau kita fikir-fikirkan apa jasa kita sebelum ini, sehingga Allah bagi kita nikmat yang tak putus-putus ni. Ada pernah kita buat sesuatu yang besar untuk agama ni? Tak. Tak. Tapi Allah bagi atas nama Rabb dan Al-Alamin. Kita sambung bulan depan. Biar ternanti, biar terindu, biar rindu, supaya kita benar faham tentang surah Fatihah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.